Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalimi. Salam. Okey. Okey, minggu lepas kita dah lalui sesi ni kan. Sesi kedua. Sebelum ni kita dah terangkan semua elemen-elemen yang ada pada klien lah. Tak apa, kalau saya nak ulang balik boleh? Boleh? Boleh eh? Boleh. Okey, yang pertama definisi kaunseling lah. Okey, macam tahu kaunseling ni untuk kita membantu klien untuk membantu menyelesaikan masalah lah. Antara kaunselor sebagai saya dengan awak sebagai klien. Okey. Okey, yang kedua peranan kaunselor dan klien. Okey, macam peranan kaunselor saya membantu awak lah untuk memimpin awak ke jalan yang lebih baik lah untuk membantu awak. Dan awak klien menceritakan masalah awak kepada saya lah. Okey, yang ketiga etika kekerjaan. Okey, maksudnya etika kekerjaan ni cerita awak yang apa yang awak ceritakan tidak ada kena-mengena dengan orang lain lah. Tidak akan beritahu oleh orang lain, antara kita saja. Okey. Baik. Yang keempat, matlamat sesi kaunseling. Okey, matlamat sesi kaunseling. Matlamat sesi kaunseling ni kita nak tengok apa yang ada dalam diri awak yang diri awak tak tahulah. Itu. Okey. Yang kelima, had masa lah. Okey. Sesi ni berkemungkinan berjalan selama 45 minit lah yang saya jangkakan lah. Okey. Okey, kita terus pada isu yang kamu sendiri borang selidik borang selidik yang saya beri ni. Okey, macam minggu lepas kamu ada bagi tahu kamu nak terangkan nak bagi tahu masalah isu akademik yang telah dilalui oleh awak lah. Okey, boleh awak cerita apa yang ada, apa masalah isu akademik awak tu? Baik. Isu yang saya alami adalah di mana kan kita belajar secara atas talian kan. Ya. Online. Saya rasa isu ni ramai juga pelajar yang alami benda ni. Itu dari segi line internet lah. Antaranya di mana ada certain waktu yang line internet itu lambat ataupun sangkut lah, menyebabkan nak masuk kelas tu agak sukar. Tambahan lagi, saya tak ada wifi kat rumah, tak ada wifi. So saya guna data phone sendiri. Itu antara isu yang akademik lah, yang belajar online ni, sebab itu untuk kesabaran untuk kelas, dan juga kadang nak hantar tugasan akan masa jugalah nak upload video kan, video presentation hantar juga kan. Itu yang utama lah, isu berkenaan dengan internet. Yang kedua, dengan gangguan luar, gangguan kat rumah. Contoh kat rumah kan banyak gangguan boleh menyebabkan, kalau kat kelas, biasanya kalau saya kat kelas fokus lecturer depan mata kan, suasana kat bilik darjah tu senang fokus. Ni kalau kat rumah ada tilam, ada TV kan, ada phone tu macam tak ada orang pantau. Gangguan bunyi lah. Lebih kurang lah bunyi. Macam mudah tertarik untuk, orang kata macam banyak gangguan untuk tak masuk kelas lah, macam tak fokus. Masuk tapi mungkin time masuk tu sebab kita pun saya kat rumah, so cenderung untuk kadang ada tilam, kadang belajar baring kan.
tu silap lah kan, baring tu problem, susah nak fokus lah belajar kan. Itulah. Senang tertidur balik lah orang cakap kalau kelas pagi. Betul. Pagi pun nak tidur kan. Okay, macam saya study lah sebelum nak senang cakap sebagai contoh kat awak lah. Masa saya nak set up apa semua ni kan, sesi ni, sebelum nak lakukan sesi ni, saya ada gangguan bunyi tau. Dekat belakang rumah saya ada budak-budak motor kan buat bunyi bising daripada rem. Itulah saya cakap macam mana saya nak buat sesi ni kalau ada bunyi bising ni kan. Macam tu lah. Saya kena sama je, semua orang kena macam ni. Itulah antara yang saya boleh dapat beritahu kepada awak lah. Okay, ada lagi? Okay, rasanya tu je kot antara masalahnya. Oh, yang pertama tadi masalah internet kan. Okay, macam saya tak boleh cakap lah sebab tak semua ada wifi, ada internet yang kata apa, berkapasiti baik lah. Tapi kita masing-masing lah, sama-sama belajar, sama-sama buat kerja kan. Dia punya orang kata apa, solution dia untuk kita yang kita untuk lebih elok, untuk line tu lebih elok lah. Solution dia satu, paksalah orang kata kena berkorban lah. Kena keluarkan duit lebih sikit untuk membeli internet. Okay lah. Itu antara yang saya pernah dengar untuk daripada kawan-kawan saya, kena terpaksa beli internet lebih. Kena keluarkan modal lebih sikit lah. Orang kata berkorban. Lepas tu ada macam kalau awak juga, macam kalau line awak slow dekat kawasan rumah awak, macam kalau bagi saya lah, dia solution dia, awak terpaksa kena keluar daripada kawasan rumah awak tu. Maksudnya cari kawasan yang lebih elok lah, dia punya line tu. Itulah. Yang ketiga, kalau awak mempunyai kawan-kawan yang rumah mereka ada wifi lah, yang macam awak cakap tadi, awak boleh pergi rumah mereka untuk meminta belajar bersama-sama ke. Itu lebih memudahkan lah antara kita sesama untuk belajar dalam kelas online ni sama. Okay. Baik. Yang kedua tadi, apa yang cakap tadi? Kedua tadi berkenaan dengan persekitaran yang menyebabkan susah nak fokus belajar. Oh, betul. Sesi lah sekitaran dia. Macam itulah. Macam kita kalau pagi kan duduk dalam bilik, kalau tak bangun, macam saya tahu setengah orang kalau kelas bangun dia buka handphone je. Dia buka handphone, dia dah dengar dia. Macam tu boleh tertidur balik lah. Sama lah. Itu pun saya pernah lalui lah. Sebab kita berat kot nak bangun. Nak buka laptop semua kan pagi-pagi. Macam kalau kelas yang awak cakap tadi lah, macam kelas dulu ni kita boleh bangun pagi, mandi segar diri kan. Pergi kelas. Macam kat rumah mungkin ada rasa sifat malas tu lah. Nak mandi semua. Kita untuk masuk kelas. Tapi itulah. Kita kena ada orang kata semangat lah untuk belajar. Belajar untuk berkorban masa semua, tenaga. Itu lah untuk kita lebih lebih usaha lah untuk kita menjadi yang lebih baik lah tu. Okay, macam awak cakap tadi, gangguan bunyi semua tu kan, TV, handphone semua kan, macam cakap tadi.
Betul. Macam tu saya rasa itu kita susah juga nak elakkan kan. Lagi-lagi kalau adik-beradik dah ramai, kalau orang kata apa, keluasan rumah tu, kalau rumah tu besar, adik-beradik ramai, bolehlah kot saya rasa kita cari sedikit ruang yang lebih, orang kata lebih elok untuk kita belajar dan dapat fokus dalam kelas lah. Itulah. Tapi kalau ikut setengah orang yang tak berkemampuan, terpaksalah hadapi semua ni kan. Tapi macam saya cakap pada masalah internet tadi lah, kalau kita mempunyai kawan, kita boleh kata apa, berkomunikasi lah. Kita nak kumpul di mana sama-sama, belajar sama-sama. Itu orang kata apa solution lah untuk masalah apa persekitaran kita ni. Cari tempat yang kata yang elok lah, tiada apa-apa gangguan, macam rumah kawan, lagi perpustakaan, kalau perpustakaan buka lah time-time macam ni. Macam tu lah. Tapi kata dia mungkin lah macam membebankan awak kalau awak tak ada pengangkutan, pengangkutan, tak ada wang untuk nak cari pengangkutan. Contoh kita sekarang kita boleh dah guna apa, Grab, Uber semua kan, taksi. Itu bergantung pada diri seseorang individu tu lah. Mungkin dia berkemampuan atau tidak berkemampuan. Itu bergantung pada dia lah. Kita sebagai manusia mesti bijak lah mengatur apa-apa yang ni lah, susun atur kehidupan kita lah. Bukan kita, kalau kita kita tak mampu buat benda tu, kita just aku tak mampu kan, tak apa lah, lupakan je. Janganlah, kita cuba dulu, usaha dulu. Kalau kita cuba dulu, mungkin boleh orang kata apa, boleh menjadi apa, tulisan yang lebih elok lah. Macam tu. Yang tu lah, yang tulisan yang kata apa, kita boleh meneruskan hidup dengan lebih baik lah. Okay, ada lagi apa nak katakan kepada saya? Saya ada satu lagi. Ada lagi nak? Okay, boleh dengar? Boleh? Boleh. Hello. Satu lagi perkara saya nak kongsi berkenaan dengan akademik ni, pelajaran secara atas talian. Antara isu masalah yang saya hadapi bila susah nak faham topik tersebut. Sebab bagaimana kadang belajar secara online ni, ada setengah lecturer yang dia tak mengajar, kan dia bagi slide je, dia tak mengajar. Kadang tak semualah, ada juga yang mengajar secara online kan. Kadang dia record. Awak belajar secara live lah, setengah ada yang tak live. Macam tu kan. Dia tak live. Maksudnya pelbagai cara lecturer tu menyebabkan kadang-kadang saya mengalami kesukaran untuk faham topik tu lah. Okay, contohnya contoh kalau lecturer tu dia cuma bagi slide je, tapi dia tak terangkan. Maksudnya sebagai pelajar kita kena baca sendiri, kita fahamkan sendiri. Maksudnya kita tak betul menguasai topik tu sebab dia lecturer tak ajar kan, tak ajar topik tu. Tak terangkan lah. Macam ada tak lecturer yang macam awak cakap tadi yang bagi slide, tapi dia ada bagi audio lah, sedikit penerangan. Ada tak? Ataupun dia bagi slide je, betul cakap awak. Dia ada bagi audio penerangan tak? Setengah kadang dia bagi audio macam tu, video. Yang audio, ada bagi audio. Tapi tak dapat faham lah apa yang disampaikan oleh lecturer tu.
Sebab kita nak tanya pun susah kan. Nak tanya kena PM dulu kan. PM ke tunggu live. Kalau masa kat kelas, lecturer mengajar, kalau tak faham mungkin boleh tanya terus kan, direct kat kelas. Ni, kalau tak faham, kalau macam blur nak apa tak faham tugasan ke, kena PM lah. Kadang-kadang PM ni kadang susah agak nak tengok timing kan, masa yang sesuai, nak jaga bahasa semua kan. Itulah, tapi kena juga buat kan PM tu. Yalah, bukannya macam kita apa nama PM dia hantar mesej dia apa contoh pukul 2, bukannya 2 suku itu dia hantar, kadang-kadang malam baru dia reply kan. Bergantung pada dia jugalah. Itulah cabarannya lah. Okay, itu kan. Ada lagi apa yang awak nak kongsikan? Lagi bila belajar online ni, saya tak langsung pergerakan, aktiviti pergerakan tu kurang lah, minimum. Sebab apa? Sebab kalau dulu kita belajar online kan, contoh kat Ustaz dulu, kita jalan kaki kelas kan. Jalan, banyak jalan. Ada naik motor kan, jalan ulang alik ke kelas tu, secara fizikal tu banyak bergerak lah. So saya rasa mungkin lebih sihat kat situ kan, lebih aktif. Ni kalau kat rumah, dah jarang keluar. Kelas pun ada laptop je kan, ada phone, tak banyak bergerak kan. Betul. Dengan kita kawasan, ada negeri yang dalam PKP sekarang tak boleh keluar selalu sebab duduk rumah ya. Akhirnya saya rasa benda tu membuatkan pelajar, saya sendiri mungkin rasa agak, orang kata, tepu lah. Faham tepu lah. Macam tak bergerak lah. Macam tak banyak aktif lah. Lemah. Macam lemah. Macam kita malas nak buat apa-apa. Macam tu. Jangan itulah. Sebab mengharapkan online kan, tak ada pergerakan ke kelas tu. Jadi menyebabkan mungkin kurang sihat kan. Kurang sihat. Mungkin lah. Itulah antaranya cabaran. Okey. Macam apa yang pertama tadi awak kata masalah kurang faham lah dengan apa sesi pelajaran, apa lecturer sampaikan tu lah. Dia hantar slide je kan. Ya, macam bagi saya susah jugalah sebab kemungkinan setengah lecturer tu kita tak faham kan situasi mereka. Ada yang masing-masing belajar di rumah. Ada yang kata apa? Tak ada susah lah. Macam bila dia nak buka laptop je, anak dia datang semua kan, nak kena jaga. Ada lagi kerja rumah dia nak buat. Kita faham lah apa yang situasi yang dihadapi oleh lecturer tu sendiri lah. Tapi macam awak cakap lah, macam kita, saya anggap saya sebagai student jugalah. Kita pun mempunyai hak lah untuk macam kalau kita nak tanya dia lah, nak macam mana kan, kita terpaksa tunggu lah. Walaupun kalau kita orang kata kita tak check dia PM dia siang, mungkin dia reply malam, kita terpaksa tabah, mempunyai sifat kesabaran dalam diri lah. Mestilah kita kena sabar sebab kita kena faham juga dengan situasi dia. Bukannya kita boleh mengatur hidup dia. Kita macam tu lah. Kita terpaksa mengharungi orang kata kesusahan yang dihadapi sekarang. Semua hadapi macam ni. Okay, okay, yang apa tadi yang cakap tadi? Yang pasal mula-mula yang pasal slide tadi. Yang hantar slide tadi. Betul tak? Ada lagi awak cakap tadi? Dua pasal apa? Tak banyak bergerak. Oh, tadi banyak gerak kan? Macam tu juga cakap awak. Mungkin setengah orang rasa macam saya lah. Contoh bagi saya. Orang kata susah nak bersukan semua kan. Orang kata malas lah. Tapi kerja jalan. Tapi orang kata nak buat aktiviti kedua kita lah sebagai tambahan untuk kita sihatkan diri.
tu orang kata apa, kurang rasa rajin tu lah untuk lakukan dalam kehidupan normal kita sebelum ni lah, sebelum orang kata apa, sebelum PKP ni kan. Tapi bila kita dalam orang kata bekerja, belajar, kawasan tu pun orang kata dah mencukupkan kita apa kata, gerak lah kan. Sebab kawasan tu pun dah besar, kita orang kata menggunakan tenaga jugalah. Okay, dari situ kita juga boleh orang kata apa, dah dapat dah satu orang kata kebaikan lah, untuk kita lebih orang kata apa, hidup lebih sihat lah. Tapi untuk macam masa sekarang ni yang awak cakap, masalah yang awak cakap ni kan, apa minimumnya pergerakan lah. Awak kena ni lah, mesti bijak mengambil inisiatif lah. Macam tu lah. Kena bijak mengambil inisiatif. Macam maksud saya macam kita mengambil apa, sekejap ada gangguan sekejap. Apa sesi bila? Tak ada apa, aku tanya pasal tu tadi kan, aku tanya pasal positif tadi. Tak ada apa lah, dah selesai dah. Apa sesi? Live ni. Sekejap lah. Mana boleh pause, aku turun bawah ni, aku sesi kat atas. Gila, bodoh. Tapi yang sebaik cik Wali kata kalau awak nak tunggu semua boleh kan. Maaf, sorry sangat. Member call. Aduh, banyak tengok masalah Apa tadi saya lupa. Kita sambung sampai mana tadi? Yang part pergerakan tu. Part pergerakan kan. Okay, macam kita kat rumah. Okay, macam awak layan tak MS Studio? Studio? Pernah tengok lah, pernah. Dari situ jugalah saya sendiri belajar lah. Ada dia ceritakan tentang orang kata apa, pergerakan ni lah, orang kata apa, untuk menjadi lebih sihat lah, walaupun pergerakan kita terkawal sekarang kan dalam perintah kawalan pergerakan. Saya ada tengok seorang ni macam dia adalah macam seorang ni dia macam rumah dia orang bukan perempuan lah. Dia ada alatan-alatan untuk bersukan lah. Macam awak tengok macam awak kat gym lah, senang kata. Macam tu dia dah dapat dah satu inisiatif untuk kata memudahkan dia membuat pergerakan lah, untuk menyihatkan membuat aktiviti yang lebih sihat lah. Situ dah dapat lah satu inisiatif yang baik. Macam sebelum ni dia dah dia main kat luar, dia main gym, bersukan semua, bola sepak apa semua kan. Tapi dah sebab PKP ni dia ada orang kata cara lain untuk dia menghidupkan aktiviti dia. Macam orang kata situasi kita lah. Bukannya orang kata semua ada berkemampuan dalam nak membeli peralatan ni kan, semua macam gym kan. Macam saya tengok seorang MS Studio ni, speaker MS Studio ni lah. Macam dia kata dia akan jog atau senang kata berjalan, jog lah. Dia akan jog dari rumah dia, dalam rumah lah. Tak keluar pun. Start daripada orang kata daripada dapur dia hingga ke halaman rumah dia. Dia macam ulang alik. Cukup
cukup apa kata apa kilometer ke berapa dia target dia stop situ kata dah kita boleh nampak dah satu orang kata bukan halangan lah untuk kita melakukan apa nama Selamat lah, selamat. senaman ni tu lah yang saya tengok lah. Dan setengah lagi ada juga yang melakukan macam cerita lah live senaman. Ni senar aerobik zumba. Saya ada tengok. Saya ada tengok dari situ kita boleh tengok dah dapat dah satu kemudahan. Bukan masalah kita berjauhan tidak melakukan senaman tapi kita dah kata apa mempunyai inisiatif untuk kita melakukan senaman. Macam tu lah. Kita boleh kata apa senang saya kata belajar lah menggunakan apa online ni jugalah sama je seperti belajar yang tadi yang saya cakap tadi. Okay, itulah. Okay, ada lagi yang nak kongsikan? Sebenarnya tadi yang senaman tu boleh belajar melalui YouTube lah. Tengok YouTube. YouTube juga boleh. Saya pun ada tengok juga YouTube semua kan. Cara kita nak belajar. Tapi orang kata macam setengah mereka prefer untuk live kan. Orang kata live lagi apa orang kata lebih feel. Kalau kita tengok orang rakaman dia apa je biasa je. Kita bila tengok live dia buat sama-sama kita feel lah buat benda tu. Semangat lah. Semangat untuk melakukan benda tu. Ya. Baik. Okay, ada lagi yang nak kongsikan? Rasanya berkaitan akademik, tu je yang berkaitan akademik. Akademik. Okay. Yang awak tik di sini apa lagi yang? Macam sebelum ni kita dah cerita pasal apa? Quranian semua. Okay, awak nak cerita pasal apa lagi ni? Kekeluargaan. Boleh? Boleh? Keluargaan boleh? Boleh Okay. Baik. Apa awak nak kongsikan? Kita pun dah lama PKP kan, sejak bulan 3. Ya. Sekarang 12 lah, dah berapa bulan lah. Dah masuk 9 bulan tak silap. Betul ke? Secara tak langsung, banyak masa kita bersama keluarga kan. Family dengan mak ayah. Sebab mak saya pun bekerja dari rumah kan, awal-awal tu. Work from home. Banyak stay rumah lah. Dan saya rasa isu keluarga ni antara hikmah yang positif lah. PKP ni orang kata dapat lebih kebersamaan dengan keluarga lah kan. Kalau sebelum ni macam parent masih banyak keluar kan, waktu siang keluar, yang ni mungkin lebih banyak masa kat rumah kan, sama-sama kat rumah. Saya rasa benda tu bagus juga lah, dapat luangkan masa dengan family kan, dapat eratkan lagi hubungan lah, silaturahim kan, bonding sama keluarga tu. Keluarga lagi saya rasa tak ada isu yang penting sangat, tak ada masalah keluarga ni. Sebab sekarang ni pun lebih rapat lah saya rasa. Sebab Benda kata lebih mengenali lah. Ni kita sibuk kan dengan kerjaan, nak kata apa, nak berada bersama pun tak ada masa kan. Macam tu. Puasa pun, masa puasa kan, solat tarawih kan, tak boleh kat surau kan. Betul tu. Tarawih kat rumah kan, kat rumah. So jarang lah. Saya rasa first time buat solat tarawih kat rumah secara jemaah kan, family ramai. Biasanya kalau 10 tahun sebelum ni, biasanya solat tarawih kat surau kan. Surau, masjid. Saya tak langsung dapat kata eratkan lagi lah hubungan bersama keluarga tu. Mungkin setengah orang nampak dia lah kekurangan dari orang kata tak dapat berjemaah bersama-sama ramai-ramai semua orang kata satu masyarakat. Tapi macam kata tadi lah, kita dapat mengeratkan silaturahim sama keluarga, lebih mengenali keluarga tu, solat bersama semua. Betul. Saya rasa walaupun orang kata mungkin COVID ni orang kata musibah kan, musibah yang mungkin Allah nak uji kita.
Jadi kita kena pandang sudut positif juga lah. Jangan pandang sudut yang kecil saja kan. Tengok apa yang boleh baik, ada hikmah, kita tengok, kita positif lah. Wah, macam itulah. Semua merasakan benda ni sama lah. Orang kata orang kata nak orang nampak lebih kepada keburukannya, tapi orang tak nampak kebaikan atas musibah yang Allah beri ni lah, kan? Macam awak kata tadi, mungkin dari hubungan keluarga lebih rapat sebab kita dah duduk satu rumah, orang tu mempunyai lebih banyak masa bersama keluarga. Tapi mungkin macam saya, macam kita dah cukup masa sama keluarga kan. Macam awak ada tak rasa rindu pada kawan-kawan awak semua? Mesti ada. Kan? Ada. Kita macam tak rasa hubungan tu makin lama macam kurang kan. Dia boleh nak call semua, tapi macam sebelum ni kita jumpa kan. Tak lepak sama kan, tak main bola sama kan. Awak rasa apa yang kurang lah dalam macam kita cakap tadi pasal hubungan keluarga kan, ni hubungan dengan kawan-kawan. Macam awak ada tak ni berasa ni lah kekurangan dalam musibah dia timpa ni dari segi hubungan kawan-kawan tu? Kaitan dengan hubungan kawan, sebab saya belajar kat Perak kan, Yuslas. Rumah saya kat Johor. So, kalau nak jumpa sekali kawan kat Perak memang susah lah, sebab jauh kan. Jauh, jalanan naik bas je dah 7-8 jam kan. So kalau nak jumpa ke depan susah lah. Kalau nak just nak WhatsApp, message, call boleh lah. Boleh. Itu pun kau selalu lah kan. Kau selalu nak contact member kan. Member Perak. Kadang ada hal ada hal baru contact kan. Maksudnya kata itulah, bila berlaku benda ni kita terpaksa duduk rumah kan, tak boleh keluar. So nak lepak dengan member kawan ni memang saya tak langsung merenggangkan sikit lah hubungan tu. Renggangkan sikit sebab tak berjumpa. Sebab sebelum ni kalau dapat jumpa, dapat lepak sama, makan sama dekat mamak kan, dekat apa nama kedai tu. Tak ingat. Damai. Ramai ke kan dekat itu lah. Kedai area Pulang Asal tu lah. Dapat lepak kan, dapat makan. Kadang kat rumah sewa makan nasi sama kan, nasi telur kicap sama kan. Masak sama. Walaupun simple tapi enjoy. Betul. Yang kebersamaan tu penting lah. Walaupun lauk tak seberapa, yang penting kebersamaan tu kan. Akhirnya itulah dengan member ni. Saya rasa kalau still contact kan, still call setiap hari WhatsApp, masih lagi rapat lah. Masih lagi rapat. Cuma beza lah kalau kita just call dengan jumpa lain kan. Aura dia kan. Betul. Dia orang kata bergantung pada orang tu lah. Kalau rasa dia nak call, baru dia call. Ada hal, ada hal baru dia nak call. Kalau tak ada apa-apa, memang sampai ke sudah lah. Kita tak berkontak, tak berkomunikasi antara satu sama lain lah. Okay. Tu lah. Kalau macam awak, kalau dekat Johor tu, jumpa lah kawan-kawan semua. Kawan sekitar ni Johor lah. Ada juga jumpa. Ada jumpa lah. Ni lah. Tak ramai lah. Tak ramai. Masa kita dah ditukarkan kepada PKPP kepada TKPP lah. Itulah time boleh keluar kan. Boleh keluar. Bebas sikit lah, longgar sikit. Longgar sikit. Orang kata peraturan tu lah. Sebab itu saya jumpa kat kawan lama kan. Kawan sekolah menengah lama.
nama dia Firdaus lah, Nafiq Firdaus. Yes. Dia cuba mesej kan, dia tiba macam ajak lepak lah kat mamak kan. So dapat jumpa lah kawan lama, lepak kat mamak. Tu lah, dapat juga jumpa lah, alhamdulillah. Kata mungkin kurang masa tapi cukup satu kali tu kita rasa bersyukur gila untuk masa sekarang dulu lah. Macam sebelum ni member nak lepak busy semua kita busy pun. Lepas tu dah kena sekarang orang kata hikmah untuk kita lah, mengenang apa kawan-kawan kita dulu. Masa sebelum ni mesti kita kata ada hal lah apalah kan, tapi sekarang baru kita tahu kata apa hikmah apa keburukannya apa tidak apa kata bersama dengan rakan-rakan ni lah. Mungkin betul ada yang ada hal, tapi macam pengalaman yang saya pernah lalui lah, setengahnya menipu. Bukan menipu lah. Dia kata dia ada hal dengan keluarga, tapi bila saya lalu rumah dia, tengok ada semua motor, ada kereta semua macam tu. Macam busy lah. Itu tu lah rumah yang taman saya ni. Bila kita pergi kedai macam rumah saya kan, apa nama, dia lorong ni straight tau. Macam kalau rumah-rumah lain kita macam terabur sikit kan. Macam taman perumahan saya ni dia straight. Yang itu ada lah laluan dia, laluan 1, laluan 2, laluan 3. Bila kita lalu kan, apa nama, kedai kat belakang, saya pergi kedai. Kita lalu pergi kedai, saya nampak lah. Boleh kira apa, bila naik motor boleh nampak kata rumah member-member semua kan. Itu kita boleh detect lah yang dia ni betul ke, ada hal semua kan, apa yang dia cakap tu ke dia menipu ke. Itulah apa yang saya boleh kongsikan pengalaman saya lah. Mungkin beza sikit dengan apa yang awak rasa, yang awak apa situasi yang awak dapat. Okay, ada lagi awak nak kongsi? Macam kalau kat saya kat sini, saya tak ramai kawan dekat area Johor yang selalu lepak. Tak ramai sangat lah. Kadang kalau nak contact tu jarang lepak lah. Satu lagi saya rasa isu berkenaan belajar online ni, bila mana tugasan kumpulan lah. Sebab bila online kan tak jumpa depan-depan. So nak bincang pelajaran ke, nak bincang assignment kan, agak cabaran lah. Just WhatsApp call kan boleh kan. Kalau sebelum ni boleh jumpa dekat kafe ke, kat library ke, bincang depan. Nak tunjuk buku ke senang kan. Ni nak bincang tu susah sikit lah. Nak discuss pasal assignment kan. Tu je lah. Ada lagi awak nak kongsikan? Tak ada. Okay, berbalik kepada masalah apa di yang online, kelas online tadi kan, perbincangan kelas online antara grup lah kan. Okay lah, macam senang kata pengalaman saya lah, mungkin awak boleh ambil sebagai pengajaran kan semua kan. Okay, macam kami selalu call atau macam sekarang kita kan banyak Google Meet, Microsoft Teams macam sekarang ni kan. Okay, kita orang gunakan inisiatif tu lah untuk berbincang semua, walaupun setengah ada yang kekurangan apa line yang tak elok lah kan, lembab macam tu lah, kita susah nak berbincang, tapi kita boleh teruskan jugalah walaupun dalam tak selesa dalam sesi perbincangan tu. Okay, macam satu lagi, mungkin kalau ada pelajar yang dia dah duduk satu negeri, dia tu dekat pula dengan satu taman ni. Situ
kita udah orang kata apa, kata dapat group assignment dengan dia. Orang kata itu lagi. Orang kata mudah lah. Itu kalau kita orang kata kalau tak buat juga tu memang kata malas tak dewa lah cakap. Tu orang kata lebih mudah lah. Macam saya ada rakan yang duduk dekat sebelah taman je. Tapi tu orang kata tak dapat siapa satu kelas, tak dapat yang kata tak dapat satu group. Itu nak macam mana? Kita redor je lah. Okay. Like, yang macam lagi yang saya boleh kata bergantung lah kepada orang tu. Setengah kita kan time-time macam ni ramai yang bekerja, cari duit lebih part time, cari duit lebih sikit. Mungkin setengah ada yang pandai manage masa. Tapi yang susah nak manage masa ni lah yang kita paksa call atau berjumpa dengan dia lah, kata kau ni nak belajar ke tak kan. Jangan kalau apa kata apa, kalau rasa susah tu kita tolong lah sikit. Janganlah orang kata datang-datang kat dia tu kau cakap kau nak apa marah dia. Jangan kau keluar dari grup ni bulan ni. Kata tanya dia elok lah. Susah sangat ke kalau ada bagi yang susah tu boleh kita tolong sama-sama. Macam tu lah yang saya boleh kongsikan pada awak. Baik. Tentang apa line apa kesusahan line ni lah grup kumpulan ni. Okay, ada lagi apa nak kongsikan? Tak ada. Tak ada lah. Ya. Okay. Macam kiranya apa awak nak ni lah habiskan takat sini sajalah sesi kita ni. Boleh. Sesi yang ketiga. Saya nak minta pandangan awak lah, macam awak rasa okey tak? Kata sebelum sesi ni mestilah ada punya masalah sebab apa pun mesti kita jumpa kau sendiri ni. Mestilah orang kata nak lebih dapat selesaikan masalah tu kan. Okay, apa pandangan awak? Orang kata dapat tak? Kata info baru lah pada sesi-sesi sebelum ni sampai sekarang ni akhir ni. Okay. Dari secara keseluruhannya alhamdulillah saya juga dapat beberapa input yang saya rasa boleh amalkan untuk diri saya macam tadi berkenaan dengan kurang pergerakan kat rumah kan. Saya rasa kurang cergas, kurang sihat. Saya boleh cuba untuk senaman ringkas kat rumah, cuba jogging sekitar rumah supaya lebih rasa cergas. Satu yang berkenaan dengan line tu, tak nak saya kena usaha untuk dapatkan orang kata berkorban duit sikit lah, beli data. Betul. Rasa sebab tak apa saya benda untuk ilmu kan, tak apa kan berkorban kan daripada benda yang tak dah. Sekarang mesti ada dapat bantuan mahasiswa dapat kan. Kita kena tu lah. Orang kata jimat cermat lah, jangan boros dalam orang kata semasa sekarang ni kita berdepan dengan pandemik ni. Kalau pandemik ni. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih lah sebab sudi untuk mendengar luahan saya, kongsian, dan juga terima kasih di atas carangan dan juga input yang diberi. Itu saja. Okay lah. Macam saya juga lah. Saya tak dapat nak cakap sangat pun. Benda yang awak cakap tu sama je saya nak cakap. Kata kita masing-masing belajar lah. Bukannya orang kata seorang tu semuanya sempurna. Dia mempunyai banyak kelebihan. Mestilah seorang tu ada kelebihan, ada kekurangan dia. Okay lah. Saya pun nak minta maaf juga kalau ada kekurangan kekurangan dalam 3 sesi yang kita dah buat sebelum ni. Saya minta maaf lah. Kita sama-sama belajar. Saya minta maaf juga. Ada tersalah silap kasar bahasa, minta maaf juga. Baik. Kita masing-masing belajar. Okay. Saya rasa sampai di sini saja.
Saya nak ucapkan terima kasih kepada Zulhelmi kerana sudi hadir dalam sesi ni. Walaupun kita bukan secara muka-muka, secara online. Macam setengah orang tak nak kan, dia nak semuka juga. Tapi awak sanggup. Maaf kalau ada kekurangan. Mungkin orang kata kurang jelas lah sebab internet tu sebab tak sampai lah pada awak kan. Okey lah. Okey, ada apa lagi awak cakap? Tak ada. Okey, tak ada Okey, kita tutup sesi ni. Kita tutup sesi ni dengan lafaz surah An-Nahl. Sebagai faradan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Okey, terima kasih tu Zulhelmi. Ini sama. Okey. Sama. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.